Pada pagi ini, tajuk ialah redha ibu, bahagia dunia dan akhirat. Untuk ceramah bulanan di Dewan ni, kesemuanya tajuk kekeluargaan. Sampai akhir tahun, ada 12 kali ceramah di Dewan ini. Kesemuanya insya-Allah tajuk kekeluargaan. Apabila kita tengok sekarang ni, kes yang melibatkan keluarga ni setiap hari. Setiap hari. Saya surat khabar pun baca tiap-tiap hari. Ada surat khabar saya minta untuk pihak sekolah sediakan. Sebab saya nak tengok apa berita yang perlu kita tahu untuk saya bertindak. Sebab kita ada yayasan, kita ada sekolah, kita ada NGO yang bawah saya. Dan kita juga ada syarikat yang menguruskan dakwah saya. Semua pejabat tu di Sungai Petani. Jadi saya kena tahu berita. Petang pula saya dengan mak saya. Mak saya dah tak boleh bergerak dah. Duduk atas katil. Dah duduk atas katil. Petang saya akan duduk dengan ibu. Dah mak tengok berita. Anak dia pun kena tengok berita. Kan, jadi tengok berita. Tengok hari-hari nampak kan macam-macam berita yang melibatkan kekeluargaan. Kita nak keluarga seperti ayahnya yang bernama Ibrahim, ibunya bernama Hajar, isteri lah, suami bernama Ibrahim, isterinya bernama Hajar dan Sarah. Semuanya ahli syurga. Dapat anak Hajar, dapat anak Ismail, Rasul. Hari ni tok guru pun jarang lahirkan tok guru anak. Tuan-tuan guru, sebab tu pondok-pondok di Kedah, tok-tok guru lama tidak melebihi 10. Pondok-pondok tok-tok guru lama di Kedah tidak melebihi 10. Hari ni, 2024 ni. Sebab patah tumbuh tiada berganti. Tok-tok guru pun tidak melahirkan anak-anak yang tuan guru juga, yang ulama, yang saleh. Nabi Ibrahim, isteri pertama lahirkan Ishaq, Rasul. Isteri kedua lahirkan anak sulung. Isteri kedua Hajar lahirkan anak sulung, Ismail. Rasul juga. Subhanallah. Daripada keturunan Ismail tu lahir Nabi Muhammad. Rasul juga. Lahir ada wali, ada nabi, ada wali, ada nabi. Last sekali Rasul daripada Ismail. Ishaq lahirkan Yaqub. Rasul juga. Nabi Ishaq ada anak nama Yaqub. Rasul juga. Ini memang power. Memang hebat. Siapa dia? Ibrahim AS. Nabi Yaqub dapat anak Rasul juga. Yusuf AS. Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam. Empat tu bukan jauh-jauh tau. Satu. Maka apa nikmat kita duduk dalam syurga, ada benglu macam ni lah, contoh benglu bilik saja besar ni kita duduk. Mak kita dalam neraka, nikmat apa? Lalu kau nak makan? Seronok ke bila kawan-kawan ahli syurga lain ajak jom pergi berjalan? Waktu tu bukan berjalan kaki dah. Semua ada kenderaan yang kenderaan syurga ini terbang. Seronokkah kita nak berjalan? Anak kita 2 orang dalam neraka. Sedang dibakar. Neraka tak ada rehat. Dia tak ada rehat 7 pagi sampai 9 tiada azab. Tak ada. Di neraka 24 jam. Orang yang berzina diletakkan dalam satu bangunan macam ni di alam barzakh, kemudian Allah hidupkan api. Melambung-lambung orang berzina dalam tu, lelaki dan perempuan bertelanjang. Melambung-lambung api tu. Pom lambung pergi mambung pergi sini. Penzina laki-laki dan perempuan, tu baru barzakh. Belum neraka. Rehat jam berapa Ustaz? Rehat ada Ahad sampai Sabtu. Kan kita ada cuti Sabtu Ahad, Kedah Jumaat Sabtu, Kelantan, Terengganu Jumaat Sabtu. Tak ada rehat. Daripada pagi sampai pagi esok
kena azab, sambung lagi pergi esok. Sampai bila Ustaz? Sampai habis dosa tu. Seronokkah kita duduk dalam syurga, ahli keluarga dalam neraka? Tak ada nikmat. Tuan-tuan ada RM60,000, bawa isteri, bawa anak 2 orang, nak pergi ke Singapura. Pergi ke New Zealand, RM60,000 sewa, bayar kereta tiket kapal terbang, duduk hotel apa semua. Sampai sana, anak seorang aksiden. Waktu lintas jalan, beli buah di sini, nak lintas balik, seorang aksiden. Koma di hospital. Di New Zealand. Lagi 3 orang tu sihat. Seronokkah berjalan? Hilang berjalan. Hilang nikmat, hilang. Itu baru dunia yang 7 hari 6 malam. Sebab tu Allah peringat. Qu anfusakum, wahai ayah-ayah, wahai suami. Qu anfusakum, pelihara diri kamu. Wa ahlikum, ahli keluarga kamu. Tengok isteri kamu. Tengok anak-anak kamu. Tengok ibu ayah kamu. Solat mereka. Puasa mereka. Aurat mereka. Tengok elok-elok. Wa ahlikum nara. Daripada api neraka. Kena tengok. Sebab nanti kalau kamu saja masuk syurga, kamu tak seronok. Dan memang ada orang, dia masuk syurga. Isteri dia neraka. Anak-anak dia neraka. Ada orang dia masuk syurga, suami dia neraka, anak-anak dia neraka. Ada orang suami isteri masuk syurga, anak-anak neraka. Ada nikmat apa duduk dalam syurga? Duduk. Boleh ziarah pula tu. Itu masalahnya. Boleh pi tengok. Seperti mana hari ni pusat pemulihan dadah, AADK, waris boleh pi tengok. Anak yang duduk dalam pusat pemulihan tu. Boleh pergi tengok. 2 minggu sekali kita boleh pergi ziarah. Setengah jam. Dalam syurga, ahli syurga boleh pergi tengok ahli neraka. Siapa saja. Dia kata, teringin tengok. Dulu duduk baca Quran, duduk dengar Fir'aun. Boleh tak nak pergi tengok muka dia? Boleh. Dulu duduk baca Quran, Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Abu Lahab macam mana Abu Lahab ni selalu boleh pergi tengok. Kita pergi tengok ahli keluarga kita dah tak seronok. Memang boleh tengok tapi bila tengok jadi sedih. Jadi sedih. Sebab tu ada orang masuk pusat pemulihan, dia kata kalau boleh jangan bagi isteri dan anak-anak mai. Kan? Bukan sebab dia tak suka. Dia okey dah duduk dalam tu. Kalau mai dia jadi rindu, dia jadi tak boleh nak duduk, dia geram. Kan? Sebab duduk lama dalam tu. Maka keseluruhan kita bangun subuh, jangan kita seorang, bangun. Semua gerakkan untuk bangun. Nak mudah anak-anak daripada kecil bawa ke masjid dan surau daripada umur 7 tahun. Umur 7 terus bawa. Seperti yang Nabi sarankan. Umur 7, umur 6, pakaikan tudung dekat dia. Dia akan biasa dengan panas tudung itu waktu umur dia 10 dan 11. Dan dia takkan keluar rumah kecuali dengan tudung itu. Kalau tudung dia kotor pun dia umur 9 tahun, dia kata nak pakai tudung. Sebab mak dan ayah biasakan. Jadi mudah untuk dia tutup aurat dengan sempurna tu. Jadi mudah. Ikut cara siapa? Ikut cara Rasulullah SAW. Nabi suruh 7. Ada rahsia dia. Nabi suruh 7. 7, tutupkan aurat dengan sempurna. Tak wajib lagi. Latih. 6, lagi bagus. Anak-anak kita umur 3-4 tahun pun kalau kita semayang, dia dah ikut tepi, tapi macam-macam lah. Dia tala ke Singapura, dia tala ke Palestin, tak kira dia masuk bawah kain kita, dia keluar balik. Dia solat. Biar dia solat umur 3 tahun, 4 tahun, dia akan solat sendiri. Cukup 10, dia akan solat sendiri. Ni Nabi bagi tahu umur tu. 7, kita suruh tiap-tiap hari. Subuh sampai isyak bagi tahu kat dia. Semayang. Masuk waktu je kita sebut solat. Dia jauh sikit, WhatsApp, call. Solat Zuhur dah.
7 sampai 10. 10 dia akan lekat sendiri. Yang ni formula Rasulullah. 10 dia akan lekat sendiri solat dan tutup aurat dia. Tak perlu paksa. Ada orang kata anak saya umur 18 dah ustaz, tak lekat pun solat. Start umur berapa? Suruh. Umur 15. Tak ikut formula. Bila kamu mula suruh umur 15, tak ikut formula, dia tak lekat. Tapi kena teruskan. Tetap kena teruskan. Yang kedua, poin banyak ni. Saya nak laju sikit. Sekejap ada tetamu daripada Fatani, Tuan Guru, Baba akan mai. Kalau dah sampai, boleh naik sini bercakap sekali. Saya tak tahu sampai ke belum. Seorang guru, Tuan Guru akan sampai. Nombor 1. Poin yang kedua. Seorang wali Allah zaman dulu, Nabi cerita, Rasulullah cerita, hadis ni sahih, nama Juraij. Nama Juraij. Saya hidup 30-40 tahun ni, tak ada lagi nama Juraij. Ada tak nama Juraij? Siapa ada anak atau cucu nama Juraij? Kat tangan Ustaz. Mesti tak ada punya sebab nama orang soleh. Nama Johnson, tu banyak hari ni. Johnson, Sparkling, BMW. Kami di sini hari Selasa, orang main tahnik 100 bayi. Tiap-tiap pagi Selasa di sini. Jenuh saya tahnik. Berdiri dengan saya sekali. 100 orang bayi. Setiap Selasa dah mula berapa bulan dah. Di sini, di masjid. Setiap Selasa 8.30. Ni bukan umum untuk main tau. Bayi saja. Pak bayi tak tahnik. Bayi saja. Waktu mai tu saya akan tanya nama apa anak. Dia sebut nama Alhamdulillah bagus. Nama anak bagus. Seorang wali besar nama Juraij. Dulu dia businessman, dia tinggal. Kemudian dia tinggal bisnes. Beliau cari satu pondok buat daripada tanah liat, dia beribadat. Semayang apa semua. Sebab tu kita ada rumah, siapa yang ada rumah bilik lebih, buat bilik semayang. Jangan makan dalam tu, jangan sembang kosong. Buat bilik semayang, buat bilik baca Quran saja. Anak main game pun jangan bagi. Kalau pak main game, bagi menyapu lah. Pak main game dalam tu. Tu melawak lah, tu melawak. Jadi bilik tu khas untuk semayang. Dia akan jadi bilik yang khusyuk, bilik yang mustajab doa. Benda ni sahabat-sahabat buat. Rasulullah pun ada. Tempat, orang panggil musalla. Musalla ni tempat solat dalam rumah masing-masing. Jadi Juraij ni dia ada musalla. Dia duduk dalam tu, dia beribadat. Doa dia makbul, sebagainya. Semua orang tahu. Satu kampung kenal. Jangan main-main dengan Juraij ni. Orang saleh, waliullah yang makbul doanya. Ibu dia mai, satu hari, mak mai, panggil Juraij, dia tak jawab, duduk semayang sunat. Kemudian mak panggil banyak kali, tak jawab, mak dia pun balik. Esok mai lagi, Juraij, mak ni. Dia dengar mak dia. Ni kalau tak dengar, Allah Ta'ala tak kira. Dia dengar mak dia panggil. Ibu panggil, tapi dia tak jawab, dia siap, dia dalam hati dia kata, wahai Allah, ibu kau solat. Maka dia pilih solat. Nikmat solat. Siapa yang biasa, dia akan rasalah nikmat solat ni. Solat sampai rasa manis ibadat solat. Ingat ayat ni. Solat sehingga kamu rasa manis ibadat solat. Dia jadi dua tak cukup. Sampai satu hari, duha itu, puan-puan, tuan-tuan rasa seperti solat fardu subuh. Kalau tinggal, tak, dia resah. Daripada pukul 7.30 tu resah sampai zuhur kalau tak solat duha. Seperti mana sekarang kita resah kalau tak semayang, zuhur, asar kan? Tak boleh duduk, makan tak boleh duduk. Tak. Orang yang ada iman lah. Kalau tak rasa apa-apa, bahaya. Kalau tak rasa apa-apa, apa tanda dia ustaz? Kalau tinggal asar, tidak rasa apa-apa, keseluruhan hati kamu hitam. Itu tanda dia. Keseluruhan hati kamu hitam.
tak rasa bersalah bila buat dosa. Juraish, hari kedua mak mai, dia semayang juga. Orang-orang soleh, dia memang suka. Semayang ni ibadat yang nombor satu. Hari ketiga mak dia mai, Juraish, mak ni nak cakap sikit. Turun saat. Ni saya terjemah lah dan saya tambah. Jadi tak tambah, jadi tak best lah cerita. Juraish mak ni, dia pun pilih untuk meneruskan solat. Masih lagi solat. Bukan tak berhenti 3 hari. Dia berhenti. Tapi waktu mak tu mai, duduk tengah semayang. Bila hari ketiga, mak ni. Mak dia kata, wahai Allah, ini anak aku, Juraish. Anak kandung. Anak aku. Dia sebut. Ibu dia sebut, ya Allah, anak aku ni, ya Allah. Dan dia pilih untuk semayang. Mak ni pun orang Islam waktu zaman tu. Dia orang beriman juga, bukan Islam. Dia kata, ya Allah, ni anak aku panggil dia, dia buat tak heran. Jangan kau matikan dia sehingga dia melihat pelacur dan perempuan jalang. Hak mak pun pergi doa macam tu. Jangan kau matikan dia, fala tumithu hatta turiyahul mumisat. Tu hak Arab dia. Arab tu hadis Nabi betul. Wahai Allah, dia buat tak heran aku panggil dia, hang uji dia dengan pelacur. Balik si ibu tadi ni. Allah nak menangkan siapa? Ibu kah si anak yang sudah pun disayangi oleh Allah? Anak ni dah wali dah. Waliullah bermaksud kekasih Allah. Tuan-tuan sekalian, Allah makbulkan ibu. Allah makbulkan ibu tadi. Satu orang perempuan datang ke kampung tu. Panjang cerita, dia kata tak apa, aku nak pergi zina dengan Juraish. Wanita itu kata Rasulullah wanita cantik. Bukan 74 ya. Ni wanita bukan 86. Rasulullah kata wanita itu wanita cantik yang terkenal bihusniha wa jamaliha. Terkenal dengan kecantikannya, dengan tubuh badannya. Sebut nama dia, semua orang tahu. Cantik tu. Dia yang nak pergi berzina dengan Juraish. Dia kata aku akan goda dia sampai dia berzina dengan aku. Dia pergi ke Juraish, dia masuk dalam bilik ibadat. Doa ibu. Dia masuk dalam bilik ibadat, Juraish halau tengking dia. Ini kalau waliullah yang kekasih Allah, yang dilindungi oleh Allah. Macam kita ni, wallahu a'lam. Saya dan kita semua, wallahu a'lam. Saya pun tak tahu. Adakah kita kuat sampai macam tu? Tak ada siapa tuan. Tiada siapa-siapa di dalam bilik itu. Bilik itu pun jauh daripada orang. Perempuan tu masuk lagi, Juraish halau dan tengking dia. Ini kuat. Di sini inayatullah, di sini datang perlindungan Allah. Sebab dia selalu minta dengan Allah. Ya Allah, matikan aku dengan husnul khatimah. Ya Allah, jangan jerumuskan aku ke dalam maksiat. Menderhakai kamu, ya Allah. Dia selalu minta. Maka doa dia juga makbul. Doa makbul. Doa si ibu pun makbul, doa si anak pun makbul. Untuk Allah jaga dia. Lalu Allah pelihara dia. Tapi nak bagi tahu, tengok doa ibu. Walaupun anak tu dah waliullah, sampai ada doa ibu. Sampai, hati-hati. Sebab tu ibu-ibu nak berdoalah elok-elok. Doa yang elok. Ketika ibu dan ayah betul-betul marah, ataupun ketika ibu dan ayah betul-betul suka, gembira, waktu itu doa tidak ditolak oleh Allah. Ni dua keadaan. Kita tadi baca Quran. Pagi tadi kita sembahyang subuh, kita berdoa. Kesemua bacaan Quran, doa, ibadat kita akan naik sampai ke langit 7 untuk dinilai, ditolak ataupun tidak. Ada orang doa dia naik sampai langit 1. Ada orang 100 meter saja. Dan ada orang kata Rasulullah,
tidak lebih sejengkal ibadat dan doa dia. Kemudian hilang. Sejengkal. Kemudian hilang. Betapa lemahnya doa dan ibadah dia. Doa mak ayah, kalau ibu dan ayah itu murka, dia akan terus naik. Walaupun si ibu dan ayah itu fasik. Ni yang masalah ni. Mak dengan ayah, kalau dia murka, dia laknat, walaupun dia fasik, dia betul jahat dah. Tetap Allah makbul. Maka hati-hati. Bila ibu dengan ayah kita, dia menginjak umur 70 ke atas, dia cepat marah tak? Dia cepat marah. Dia cepat kecil hati. Ke adik-beradik ni dia cerita lain. Ke adik-beradik ni dia cerita lain. Dia tak jahat, dia macam tu. Kadang-kadang dia terlepas mulut, kita pergi kat dia, mak doa yang elok-elok. Pesan kat dia. Pesan elok-elok, mak sebut elok-elok. Mak sebut yang elok. Jangan sebut yang tak elok. Allah terima doa mak. Allah dengar doa mak. Doa mak makbul. Sebut macam tu, dia akan tersedar. Sebab dia umur dia dah 70, dengan sakitnya, dengan lemahnya, dengan dia nak suasana macam dulu, ada anak-anak di sebelah, ada suami dia, ada isteri dia nak suasana tu. Sebab tu kena selalu duduk dengan dia. Isi masa dia, ibu. Jangan sampai dia marah, jangan sampai dia laknat. Sebab doa tadi. Juraish, 2. Saya laju-laju. Masyitah. Masyitah, maksud masyitah ni bukan nama orang. Masyitah, tukang sikat rambut. Seorang perempuan, kerja dia tukang sikat rambut kepada anak perempuan Firaun. Pandai. Dia ada satu bas pelajar sekolah menengah rendah. Ramai, Masya Allah. Sekejap lagi kita tengok gambar atas ni. Satu bas lah. Dengan naik semua. Naik semua tak nampak saya. Baik tangkap di rumah. Naik satu bas. Lepas tu keluar. Laju-laju lah. Kemudian. Masyitah ni. Bukan nama dia lah. Tapi kita panggil masyitah lah. Senang. Mishtun sikat. Masyitun tukang sikat. Seorang lelaki ya. Raja tukang sikat. Masyitun. Kalau masyitah. Seorang tukang sikat. Dia perempuan. Dia ni sikat rambut anak Firaun. Bila dia sikat rambut, sikat jatuh, dia sebut Allah. Anak Firaun tanya, Allah tu siapa? Masyitah ni sebut, Allah ni Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu. Si anak Firaun kata, ada Tuhan selain ayah aku? Maksudnya agama waktu tu, Tuhan ialah Firaun, agama waktu tu. Dahsyat dalam perlembagaan negara waktu tu, perlembagaan negara. Waktu itu Tuhan bernama Firaun waktu tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila jatuh tu, bismillah dengan nama Allah, siapa Allah, Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu. Ada Tuhan selain ayah aku? Masyitah kata bukan Tuhan selain ayah kamu, dia Tuhan sekalian alam. Berani ni. Lalu dia heret, dibunuh 4 orang atau 5 orang anak dia di depan mata dia, seorang-seorang. Ditolak seorang-seorang. Ni ibu Ibu yang beriman. Masuk syurga nanti, cari Masyitah. Tanya, puan nama apa sebetulnya? Hak nama betul nama apa? Bukan nama Facebook. Kita zaman Facebook. Kita akan ingat tau, Facebook, TikTok ni kita akan ingat. Duduk dalam syurga nanti. Siapa cikgu mat sampai dalam syurga, dia reti ajak mat. Siapa arkitek sampai dalam syurga, dia akan bawa maklumat tu. Dalam syurga. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan pagi ni, dalam syurga macam itulah keadaan dia. Dia bukannya berubah otak semua macam pihak alam lain. Lupa tak? Sama. Kita ingat mak kita ingat kampung kita ingat dewan kita. Pernah mai dewan? Kita akan ingat. Okey. Cari, tanya. Anak dia yang pertama ditolak masuk dalam api, dalam minyak ataupun air yang menggelegak, hancur tulang belulang. Habis dalam tu anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Anak yang kelima, bayi. Anak yang kelima, bayi.
Bila dia teragak-agak untuk terjun, ibu ni cerita ibu yang kuat. Bila dia teragak-agak untuk terjun, dah 4 anak depan mata. Teragak-agak untuk terjun, si anak tadi bercakap, dia kata, wahai ibu, teruskan. Sesungguhnya ibu di atas jalan kebenaran. Si bayi itu bercakap. Itu benda yang pelik lah. Benda-benda yang orang kata karamah. Benda yang karamah. Nombor 4. Ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah tetapkan untuk tidak menyembah kecuali Allah. Ayat jangan sembah kecuali Allah. Paling tinggi dalam alam ni, jangan sembah melainkan Allah. Itu arahan yang paling tinggi. Kemudian Allah Ta'ala buat arahan apa? Wabil walidaini. Sambung tak? Wabil walidaini. Tak sambung. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan ayah. Maksudnya besar. Buat baik kepada ibu dan ayah ni besar. Mak ayah saya, contohnya, kan, ada soalan. Ada orang tanya, mak ayah dia fasik. Dia tahu mak dia pun berzina. Yang ni lagi besar ujian ni. Lagi besar. Mak dia pun tak baik. Ayah pun tak baik. Ustaz, mak ayah saya pun tak baik. Apa saya nak buat? Tetap wajib berbuat baik. Satu. Yang kedua, tidak boleh taat pada perkara jahat ataupun maksiat yang disuruh oleh ibu ayah yang fasik tadi. Dia kata, hang tak payah pergi mayang Jumaat, tolong ibu masak. Tolong ibu lah esok malam. Tak payah pergi ni. Dia larang untuk solat Jumaat, dia larang si ayah tadi suruh tolong ayah dia buat kerja apa-apa. Lepas tu dia larang untuk buat benda yang fardu, yang tu tak perlu, tidak perlu taat dan wajib bercakap dengan baik. Walaupun dia suruh buat benda tu, tidak bermaksud boleh jerkah, tak boleh juga. Tetap wajib bercakap dengan baik. Kena bercakap dengan nada yang baik juga, walaupun dia suruh buat benda yang maksiat. Nombor 5. Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun. Nabi kata rugilah, rugilah, rugilah. 3 kali Nabi ulang. Bila Nabi ulang 3 kali, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang rugi sangat ni? Sesiapa yang sempat dengan mak dan ayah dia yang tua. Man adraka abawaihi indal kibari ahadihima au kilaihima. Siapa yang sempat dengan mak dan ayah dia ketika tua. Waktu mereka tua, tetapi tidak membuatkan dia dapat kunci syurga, tiket syurga. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, siapa yang Allah panjang umur dia, panjang umur mak dengan ayah dia, mak ayah tu ada, maka pahala ketika itu sangat besar. Tuan-tuan perempuan, jaga mak ayah waktu mereka sihat tak sama dengan jaga mak ayah waktu sakit. Lain, berbeza. Tak percaya, ambil mak tu jaga, ambil ayah tu jaga. Jangan kata dah mak sakit, ayah sakit, tak, tu nak buat macam mana? Tak tahu. Kumpul duit kot seorang sikit, hantar. Kumpul duit seorang sikit, nak hantar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Allah tunjuk apa yang si anak yang jaga mak ayah sakit tu dapat, semua akan berebut. Orang kampung pun akan berebut. Kenapa yang si anak tu dapat?
Dia lebih-lebih lagi ketika mereka uzur. Waktu uzur tu kita ambil. Bukan seorang 2 minggu. Bukan seorang sebulan. Ada yang buat giliran sebulan. Mak ni tengok aja kan. Usunglah dia. Pi tang nu. Dia tak boleh buat apa. Usung pi tang ni. Usung pi sana. Usung pi rumah ni. Baik, itu pun bagus. Tak ada masalah. Kan? Tetapi kalau si anak itu tahu apa yang Allah sediakan dunia dan akhirat, dia takkan bagi ke orang lain walaupun sehari. Dia takkan bagi walaupun sehari. Sebab tu Nabi ulang 3 kali. Nabi kata raghima anfun, thumma raghima anfun, thumma raghima anfun. 3 kali yang Nabi ulang dengan mulut dia sampai sahabat tanya, "Siapa ya Rasulullah?" Orang yang sempat bersama dengan mak ayah waktu tua tapi tidak membuatkan dia masuk syurga. Dia tak ambil peluang tu. Dia tidak ambil peluang itu. Seorang sahabat nama Muawiyah ibn Jahimah, ni yang ke-6. Ambil cerita ni, buat balik. Cerita 2 minit. Saya laju sebab ada banyak lagi ni. Banyak lagi yang penting ni. Kita sampai 10.30 saja. Mana dia jam? Tu jam kah? Saya pun tak pernah nampak dah. Punya besar jam tak nampak. Dia silau. Saya laju sikit, tuan-tuan, yang ke-6. Tengok kisah ni. Seorang sahabat nama Muawiyah ibn Jahimah. Lelaki. Dia nak pergi berperang. Perang ni dalam Islam mati syahid. Siapa mati syahid, kematian dia tidak sakit. Rasulullah, makhluk terbaik dalam alam ni. Rasulullah mati dalam perang ke mati di rumah? Pandai. Rasulullah mati meninggal dunia di rumah. Nabi rasa tak sakit mati? Rasa. Rasulullah merasai sakaratul maut. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat Rasulullah merasai sakaratul maut. Tuan-tuan tahu siapa yang tak rasa sakit mati? Syahid. Tu yang syahid di Palestin. Bila ada perang, pergi. Tapi jangan isytihar sendiri. Perang. Dengan siapa? Kampung sebelah. Parti lain. Dia bendera lain, kita bendera lain. Perang. Tu mati kata. Jangan isytihar sendiri. Tunggu pemimpin isytihar, badan yang autoriti isytihar. Badan yang autoriti isytihar. Okey. Laki-laki ni nak pergi perang. Perang yang benda yang paling besar. Perang ni fardu tau. Siapa tak masuk perang, orang lelaki fardu, orang perempuan dia tidak fardu. Sampai satu masa fardu baru dia akan difardukan. Kalau tentera lelaki tak cukup, akan difardu kepada orang perempuan. Tapi kalau orang perempuan nak pergi juga pun dibenarkan. Peperangan nanti dibenarkan. Dia ada tugas yang dikhusus dan dibenarkan untuk wanita dalam peperangan. Seperti mana beberapa isteri Rasulullah menyertai perang, beberapa sahabiyat muslimat pada zaman Rasulullah menyertai peperangan. Ada. Okey. Laki-laki ni nak masuk peperangan, dia pun pergi tanya, "Ya Rasulullah, nak berperang." Kan ramai pakat masuk, sahabat pakat main daftar apa semua, dia pun pergi. Nama Muawiyah. Nabi pun tanya. Nabi kata, "Bukan ada ibu kah?" Subhanallah. Hal laka min ummin? Bukan ada ibu kah? Rasulullah ni manusia yang kenal orang. Baca sirah. Dalam pendrive yang dijual di luar itu ada sirah daripada awal sampai habis. Saya sendiri. Sirah saya sendiri ceramah daripada episod 1 Nabi lahir sampai wafat. Lepas main tak pendrive? Ada. Ada di sana. Ada di luar. Pendrive cucuk dalam kereta. Dalam lori, dalam kereta, di rumah. Sebahagian orang tak pandai guna phone. Dia guna pendrive cucuk di radio, di rumah kan. Okey. Bila dia bagi tahu nak masuk perang, Nabi tengok muka dia. Muawiyah bin Jahimah, Nabi kata, "Hal laka min ummin?" Bukan ada mak kah di rumah? Dia kata, "Ya." Apa jawapan Rasulullah?
Nabi kata ilzamha. Ilzamha. Duduk dengan ibu kamu hari-hari. Subhanallah. Tinggi dari jihad lagi. Sebab dia ada ibu yang sakit, yang tak ada orang lain tengok. Kalau 3 beradik laki-laki, 2 boleh pergi jihad, 1 jaga ibu. Kalau 4 beradik laki-laki, 3 boleh pergi jihad, 1 jaga ibu. Nabi kata ilzamha. Duduk dengan ibu kamu hari-hari. Padahal jihad ni. Nampak? Padahal jihad. Ilzamha. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Nabi kata sesungguhnya syurga di bawah kedua telapak kakinya. Hadis ni sanad dia hasan dan ada ulama kata sanad dia sahih, riwayat Imam Nasa'i. Bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu'. Ni hadis ni. Sesungguhnya syurga di bawah 2 telapak kakinya. Dan ulama kata apa maksud ucapan Rasulullah? Maksudnya tidak ada pintu lain yang lebih cepat untuk kamu masuk ke dalam syurga melainkan melalui ibu kamu ataupun ayah kamu. Jangan tinggal ayah. Ibu atau ayah. Nombor 5. Nombor 5, Maryam, ibu tunggal. Ini lebih Maryam ni tuan-tuan tengok dalam YouTube, tengoklah mana-mana ustaz yang cerita tentang Sayyidatuna Maryam. Saya tak ingat. Saya rasa saya ada ceramah tajuk ni. Allah mengabadikan dalam Quran surah nama Maryam. Surah Maryam. Maryam ini ada musalla dia di Baitul Maqdis. Sampai hari ni, siapa ada rezeki lebih pergi ke Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa tu, kawasan tu, ada musalla Maryam. Kan ada hari ni orang buat. Ada travel yang buat hari ni, umrah kemudian masuk Palestin ataupun pergi Palestin sahaja. Ada. Maryam ini seorang wanita yang dibesarkan oleh seorang rasul nama Zakaria yang membesarkan dia rasul. Saudara mara. Membesarkan Maryam sampai jadi anak dara, mula beribadat. Dia masuk musalla dia bawah dia beribadat. Allahu Akbar. Tak mengumpat siapa, tak up status apa-apa, tak membawang siapa-siapa, tak sebar aib siapa-siapa, duk ibadat. Dia beribadat sehingga Allah bawa makanan untuk dia. Bawa makanan, bawa buah-buahan. Bukan Allah hantar malaikat lah maksudnya. Habis ibadat, habis dia solat apa semua, tengok makanan ada. Habis tengok makanan ada. Sampai tahap tu. Digelar dalam Quran Siddiqah. Siddiqah ni apa? Dengar ni. Minta dengan Allah. Siddiqah adalah maqam tertinggi seorang wanita dalam dunia ni. Mana-mana wanita boleh jadi siddiqah kah Ustaz? Boleh. Sebab wanita tiada nabi, tiada rasul. Apa maqam paling tinggi seorang wanita boleh capai? Siddiqah. Wali lah. Wali tetapi yang tinggi punya. Siddiqah. Siapa antara ketua wali wanita? Maryam. Antara ketua siddiqah di kalangan wanita, Maryam, Fatimah, Asyah bintu Muzahim, Asyah dan juga siapa? Fatimah, Khadijah, Asyah, Maryam. 4 orang ni. Ketua. Allah sebut dalam Quran, wa ummuhu siddiqah. Tuan-tuan bayang, dia beribadat dalam tu, tak buat dosa dengan siapa-siapa, sehingga disayangi oleh Allah, bawa makanan. Makanan-makanan pula bukan makanan tempat tu, makanan luar.
Sampai satu hari, tiba-tiba perut semakin membesar. Bayang tengok. Sebulan, 2 bulan, pegang. 3 bulan, Allah hantar malaikat. Lelaki. Malaikat kalau berupa, malaikat tidak ada jantina. Tapi kalau diutuskan, dalam perang kadang-kadang ada tentera di kalangan malaikat. Maka Allah akan menghantar para malaikat dalam rupa bentuk lelaki. Maka Allah hantar seorang malaikat datang jumpa Maryam. Maryam pun terkejut. Dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan dekat dengan aku. In kunta taqiyya. Kalau kamu orang bertakwa, kata Maryam. Itu malaikat. Malaikat tu kata, aku tak sentuh kamu. Allah hantar aku. Supaya bagi tahu kepada kamu, sesungguhnya kamu akan mengandung seorang anak yang baik. Subhanallah, mengandung pula. Maryam kata, macam mana aku mengandung? Walam yamsasni bashar. Aku tak pernah disentuh oleh mana-mana makhluk. Bukan lelaki saja, perempuan pun tak pernah sentuh. Dia hanya beribadat dalam musalla dia. Ni balik ni janganlah terus pergi masuk musalla. Apa pun tak mau buat. Masak tak mau nak masuk musalla. Tengok anak ada 3 orang. Baru darjah 3, darjah 6. Tak mau, ibu tak mau buat apa dah. Ibu nak masuk musalla. Lepas pergi Akademi Ustaz Wadi hari tu, ibu nak masuk musalla je. Nak jadi siddiqah. Apa buatlah semua. Ayah buatlah semua. Marah si ayah tu main serang saya lah di sini. Ni ustaz punya dakwah lah ni. Isteri saya nak jadi siddiqah dah semua. Tengok keadaan lah. Dah habis dah anak-anak. Alhamdulillah kita dengan suami saja. Ataupun ada lagi anak. Dah 3 tempat dah. Senang dah urus sebagainya. Anak ada lagi 2 orang. Dua-dua ada universiti. Masuk musalla. Masuk musalla. Mula beribadah dengan Allah. Tumpu. Semua ibadat kita akan rasa nikmat. Kesemuanya. Sekali subhanallah kita akan rasa nikmat. RM1 yang kita bagi, kita akan rasa nikmat. Jadi Maryam Allah uji, selama kelamaan perut membesar. Panjanglah kisah dia, tapi dia bersabar. Melahirkan Rasul rupanya. Siapa Rasul itu? Siapa Rasul itu? Nabi Isa bin Maryam. Tanpa bapa. Nabi Isa ibn Maryam. Masih belum mati. Nabi Isa masih belum meninggal. Masih hidup, ada di langit. Akan turun di akhir zaman nanti. Ini berita baik untuk semua yang masih hidup. Kalau sempat, akan melihat wajah Rasul. Melihat wajah Rasul, bergaul dengan Rasul itu. Tengok cara dia makan, tengok cara dia minum, tengok cara dia berjalan. Ya Allah, no? Hebatlah. Itu untunglah. Yang ke-7, ke-8, ke-7 saya tak tahu. Dosa besar nombor 1 mensyirikkan Allah. Nombor 2, ranking kedua dosa besar adalah uququl walidain, menderhakai ibu dan ayah. Buat balik maklumat ni, sebut. Print hadis ni. Al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatuz zur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi ditanya oleh para sahabat, apakah dosa-dosa besar ya Rasulullah? Sebut dia punya ni. Nabi pun sebut dosa besar yang paling besar. Nombor 1, mensyirikkan Allah. Wal'iyadzubillah. Nombor 2 kata Rasulullah, wa uququl walidain, kamu menderhakai ibu dan ayah kamu. Berita derhaka mak ayah ni tiap-tiap hari masuk radio, TV. Setiap hari. Berapa hari lepas saya tengok. Tengok tu video viral. Anak tu laki-laki. Mai dengan isteri, muda lah 2 orang. Bawa kawan-kawan, 4-5 orang, pergi serang rumah mak kandung. Rakam.
Panggil mak dengan panggilan macam-macam, maki, cerca, apa semua. Sebut depan orang ramai dalam rakaman tu, aku tahulah hang berzina dengan siapa, aku tahulah hang. Mungkin si ibu tu fasik, mungkin, wallahu alam. Tapi kalaupun betul kamu menyebarkan aib orang pun dah dosa besar, kalau aib ibu sendiri yang tu berpuluh-puluh kali ganda dosanya. Bila dah selesai dia maki hamun, gertak si ibu ramai-ramai dengan kawan apa semua ni, lemparkan kata-kata kesat. Sebang aib ibu tu dengan rakaman tu, balik sebelum nak masuk kereta tu, ketawa puas dengan isteri dengan apa ni, nak nampak dalam rakaman tu ketawa. Puas boleh buat kat mak macam tu. Wal'iyadzubillah. No? Apa yang kita boleh sebut, kalau dia tidak bertaubat, maka celakalah dunia dan akhiratnya. Tak ada nilai dunia dia dan akhirat serentak. Tiada nilailah dunia dan akhiratnya serentak. Rugi dia. Kemudian lagi 5 minit. Saya cepat. Antara cara berbuat baik kepada ibu dan ayah selepas mereka meninggal dunia. Satu, Nabi sebut hadis sahih Muslim. Satu, ni Nabi ajar. Mak dengan ayah dah meninggal dunia. Ustaz, saya tak sempat dulu. Boleh lagi. Siapa yang tak sempat berbuat baik, Nabi ajak. Nombor satu, inna abarral birri silatul waladi wudda abihi. Sesungguhnya antara benda yang dikira sebaik-baik kebaikan, sebaik-baik kebajikan anak kepada ayah, ialah apabila si anak menyambung hubungan baik ibu atau ayah dengan sesiapa sahaja. Apa dia tu tak faham? Ayah kita meninggal, mak kita meninggal dah. Kita pergi buat baik dengan kawan baik mak dengan ayah. Raya, kita beli satu kuih, hantar satu bekas tu. Hak RM23 tu lah. Lah 27 dah saya tengok, tak ada dah 23. 27, 29. Ni hak geng-geng buat kuih raya ni. Jangan mahal sangat. Ramai ni, tengok muka pun tahu. Dia ada tanda hak geng buat kuih raya ni. Jangan naik banyak sangat, kesian orang. Daripada 23, daripada 19, 21, 23, 27, 29, 31 lah bekas tu. Mak dengan ayah dah meninggal, tengok ada berapa kawan baik dia, beli satu bekas kuih raya, pergi hantar. Niat dalam hati, ya Allah, sunnah Rasulullah, ya Allah, ni nak buat baik dengan orang-orang baik yang baik dengan mak dengan ayah. Nak sambung silaturrahim orang-orang yang baik dengan ibu dan ayah. Kawan-kawan saja kau ustaz, kawan-kawan dan adik-beradik, saudara mara, mak ayah. Mak ayah kita dah meninggal, adik dia hidup lagi, abang dia hidup lagi, kakak dia hidup lagi. Mak saudara kita lah, pak saudara kita. Buat baik dengan mereka. Itu sunnah Rasulullah dan itu disebut oleh Nabi sebaik-baik kebajikan seorang anak ialah menyambung hubungan silaturrahim milik ibu dan ayahnya. Dulu ayah baiklah dengan jiran, baik sungguh macam dua beradik, padahal jiran dia. Pergi cari jiran tu, buat baik dengan dia. Jiran tu sakit, ziarah jiran tu. Kita akan dikira oleh Allah anak yang saleh. Allah akan mula catat anak saleh. Malaikat akan tulis anak saleh. Tulis, tak duduk dalam bas 2 jam, 3 jam, 6 jam dalam bas. Macam-macam ni, Selangor lah apalah. Duduk dalam bas, tulis. Kalau mak dengan ayah tak ada, ingat balik. Siapa dulu kawan baik dia? Oh, teringat. Hantar WhatsApp, call. Adakah dikira menghubungkan silaturahim mak, ibu dan ayah? Ya. Ada nombor telefon kawan-kawan mak dengan ayah dalam ni? Call. Assalamualaikum, makcik sihat ke? Sihat dah, tapi tak boleh buat apa dah lah ni. Masak apa tak boleh dah, tak nampak. Nak masuk kicap, masuk sos. Tak payah hurai lah. Satu makcik nak tanya sihat dah. Sihat lah. Minggu depan saya pergi ziarah lah.
Telefon. Kalau tak sempat ziarah, telefon. Niat, hubungkan silaturahim mak dengan ayah. Allah akan, malaikat akan mula tulis anak soleh. Masya Allah. Dua. Apa lagi anak soleh boleh buat? Tolong bayar puasa, solat, haji yang ditinggalkan. Bayar fidyah puasa dengan solat. Kalau belum haji, kumpul adik-beradik, buat bayar untuk kos buat haji badal. Haji badal. Haji badal, tuan-tuan kena cari betul-betul yang boleh dipercayai. Yang memang percayalah buat. Boleh tak mak ayah kita tinggal puasa dulu? Kita tahu. Sebab mak ayah ni baik tak tinggal puasa, waktu sakit adalah 16 hari. Kita nak bayar fidyah boleh? Boleh. Kalau tak mau bayar fidyah, ustaz saya nak puasa. Ni dah masuk Rejab, saya nak puasa. Tapi saya nak niat qada untuk puasa mak dengan ayah saya. Puasa Ramadan mak saya. Bulan Rejab ni, saya nak puasa qada hak Ramadan mak saya punya. Saya tahu 16 hari mak tinggal. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dapat puasa qada mak kita dan dapat juga pahala puasa sunat Rejab. Dua serentak. Ni anak yang mengaji. Tuan-tuan lah, perempuan semua. Anak yang belajar, dia reti. Dia nak puasa Rejab, puasa sunat. Dia nak puasa Rejab, Sya'ban. Nabi banyak puasa Sya'ban. Dia nak banyakkan puasa Sya'ban. Sambil-sambil ingat berapa hari yang mak ayah dia puasa. Kalau tak tahu berapa hari, niat. Dia tahu mak ayah tinggal puasa dulu ni. Ada, tinggal. Niat qada. Seterusnya, kita habislah ni. Ada satu peperangan, nama dia Perang Hawazin. Satu perang, nama dia Perang Hawazin. Perang besar. Setelah selesai perang, datang seorang wanita. Wanita tu datang, dah habis perang dah ni. Wanita ni di kalangan yang ditawan. Di kalangan pihak musuh yang ditawan. Dia tak masuk perang wanita ni, tapi dia antara yang ditawan. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, nama saya Halimah bintu Sa'diyah." Silap, sorry. Nama saya Syaima bintu Sa'diyah. Bintu Halimah. Syaima binti Halimah As-Sa'diyah. Maksudnya siapa ni? Maksudnya siapa? Syaima binti Halimah As-Sa'diyah. Maksudnya saudara susu Nabi. Adik susuan. Anak Halimah As-Sa'diyah nama Syaima. Nabi kenang ibu susu dia. Ni tajuk, walaupun ibu tu ibu yang menyusukan. Nabi disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah masuk Islam. Kubur beliau ada di Baqi'. Orang perempuan tak boleh masuk Baqi'. Kami orang lelaki-lelaki boleh masuk Baqi'. Saya tahu di mana posisi kubur beliau. Bila masuk Syaima bintu Halimah, Nabi tahu ini adik dia. Nabi pun menangis. Dia teringat ibu susuan dia, Halimah. Nabi pun menangis. Nabi kata, ha huna. Mai duduk sini, Adik dia lah, adik. Boleh sentuh. Adik. Bak menyusu daripada ibu yang sama, adik susuan. Nabi kata, mai sini. Ayat mata Nabi turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kenang orang lain, jasa. Nabi kata, mai sini. Nabi ambil ridak dia, Nabi bentang. Ridak yang ulama pakai, selalu pakai kan. Itu ridak, Nabi ambil, Nabi bentang. Nabi kata, duduk sini. Nabi kata, nak duduk dengan aku ke nak balik kampung? Syaimah pun kata, nak balik kampung. Nak balik ke keluarga. Nabi kata, boleh. Sekejap aku siapkan kenderaan. Aku siapkan hamba abdi seorang laki-laki. Yang perempuan 3 orang. Aku bagi kambing. Nabi bagi. Bagi kambing berapa puluh ekor. Nabi bagi macam-macam. Itu saudara dia. Kakak Nabi ataupun adik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenang ibu tadi. Maksudnya, kita dalam Islam,
jaga hak sampai ke situ. Sampai ke situ. Kisah yang ada 2 lagi poin, lagi 2 minit. Ada lagi 2 poin sampai 10.40. Ada 2 lagi poin. Yang pertama, kisah berlaku pada zaman Ibnu Umar. Ibnu Umar ni ulama di kalangan sahabat. Sahabat ada 100,000 lebih. Tak sampai 100 orang di kalangan mereka adalah ulama. Sahabat, tak sampai 100 orang. Bukan semua ulama. Salah seorang ulama nama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ibn Khattab. Maksudnya anak Sayyidina Umar. Ayahnya ulama, sianak ulama. Anak Abdullah ni pun ulama, cucu pun ulama. Maksudnya cicit Sayyidina Umar pun ulama besar. Bukan ulama kecil-kecil tau. Sehingga digelar fuqaha us-sab'ah. 7 ulama tertinggi Madinah, salah seorang adalah cucu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ulama besar, Abdullah ulama besar, bawah tu ulama besar, bawah lagi. Okey. Abdullah ini satu hari dia pergi mengerjakan umrah. Ketika tawaf, dia nampak satu orang lelaki-lelaki. Tengok tuan-tuan, perempuan sekalian. Ini sebelum 2 poin terakhir. Nampak satu orang lelaki-lelaki letak ibu dia di belakang. Dia ambil kain, dia buat macam pengikat tu, dia ikat ibu dia di belakang. Dia kendong ibu dia untuk tawaf di Kaabah. Bawa ibu mengerjakan haji. Tak nak bayang lah tuan-tuan. Antara sebesar-besar kebaikan, kita bawa mak kita, ayah kita yang sudah pun tua mengerjakan umrah ataupun haji. Dengan kudrat kita, duit kita, masa kita. Tuan-tuan tengok Allah akan buka dunia kat tuan-tuan. Seluas-luasnya. Dia ni bukan banyak duit. Ambil ibu boh di belakang. Yang ada ibu 70 kilo jenuh. Pakat duk bayang tu. Dia ustaz, nak angkat tak atas katil pun tak larat ustaz. Nak boh di belakang sekali dengan saya ada tergolek. Mungkin ibu dia kecil. Dia bubuh di belakang. Dia tawaf dengan ibu dia. Tuan-tuan bayang. Baru ni ada satu remaja. Adik dia sebut nak bawa mak ayah pergi haji. Kita pegang tangan mak, kita pegang tangan ayah, kita tawaf ramai-ramai adik-beradik. Teriak si abang ni. Si abang ni teriak, teringat nak buat ibadat dengan mak ayah keluarga. Sama kisah ni. Bila lelaki ni tawaf, satu ibadat yang cukup hebat, haji. Bawa ibu di atas belakang. Lalu Ibnu Umar, dia pun tanya, dia kata ni siapa? Dia kata Ummi, ibu saya. Ummi, ibu saya yang saya kendong di belakang untuk mengerjakan tawaf dalam ibadat haji. Ibnu Umar kata, bagus. Kebaikan yang kamu buat besar kepada ibu kamu. Kemudian lelaki ini tanya, wahai Ibnu Umar, apakah saya telah membalas jasa ibu saya? Ibnu Umar pun kata, Ibnu Umar jawab kat lelaki-lelaki yang kendong ni, dia kata kamu tak membalas walaupun satu saat kesakitan ibu kamu melahirkan kamu. Belum balas. Jawapan tu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bawa ibu di tengah belakang. Kamu belum menyamai kebajikan ibu kamu melahirkan kamu. Kesakitan ibu kamu melahirkan kamu walaupun satu talqah. Dan yang terakhir sekali ialah mulai hari ini, apa saja ibadat yang kita buat, kita zikir ke, kita selawat ke, kita baca Quran ke, kita sedekah ke, kita pergi haji, kita pergi umrah, dalam hati kita, ya Allah, pahala ibadat yang aku buat ni, aku sedekahkan, aku hadiahkan kepada roh ibu dan ayah aku. Ni ramai orang terlepas pandang. Rugi. Ni mai majlis ilmu dapat pahala. Mai majlis ilmu dapat pahala. Ya Allah, aku mai jauh pagi ni, 7 jam perjalanan. Aku hadiahkan, sekiranya ada pahala ya Allah atas benda buat aku pagi ni, aku sedekahkan, hadiahkan kepada roh ibu dan ayah. Kita dapat tak pahala tu? Dia pun dapat, mak ayah dia pun dapat. Awak tak abang awal ustaz sebab ceramah pagi ni. Kan? Dia pun dapat,
anak mak dengan ayah pun dapat. Hadiahkan ibadat, pahala ibadat yang kita buat tu kepada ibu dengan ayah sampai ikut pendapat majoriti ulama Islam. Pendapat majoriti ulama Islam. Setakat tu saja untuk pagi ini.